الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتجي لثم الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قابلنا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Maka adalah itu perkara semua ayat tadi tu. Kemari dulu tidak ayat tadi, ayat yang lepas tu. Setengah daripada bid'ah hasanah. Jadi minggu lepas tu kita bahas tu bid'ah hasanah ni gapo dia moga. Ada tu ni bid'ah hasanah ni gapo dia moga. Dengan hadis kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar tu lagu mana bahasa pada fuqahanya, pada ulama mantiknya, pada ulama hadisnya dan ulama mutakalliminnya. 3-4 ulama duk bahas hadis tu semua tak orang panggil tak sepakat dengan pokok ulama Wahabi duk bahas. Ulama Wahabi bahas tu semua bila sesat masuk neraka habis. Itu. Maka adalah itu perkara ialah setengah daripada bid'ah hasanah seperengkat dengan buat pondok-pondok. Jadi satu ada dia tulis lepas tu. Dan harinya satu bawah tu. Qala al-Imam Abu Syamah. Ni guru bagi Imamun Nawawi. Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala. Dia kata gapo Syekh Abu Syamah ni guru bagi Imam Nawawi. Wa min ahsani mabtada'a fi zamanina. Dan setengah daripada benda dibilik elok dari ni, dibilik comel bagi bid'ah pada zaman kami ni, kata Imam Abu Syamah guru bagi Imam Nawawi. Ma yaf'alu bagi hak dikerjakan fi kulli amin pada tiap-tiap tahun, fi yaumi pada hari muwafiqi yang muafakat, yang sepakat, yang kena li yaumi maulidihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi hak orang buat kerja ramai-ramai ni lah, sampai hari hak muafakat hari kelahiran Nabi, manusia pakat duduk sambut maulud. Katanya Imam Usyamah, maka tu dibilang sebagai bid'ah hasanah, kata dia. Gapo dia? Ma yaf'alu tu baik minas sadaqati, daripada buat baik dengan sedekah, wal ma'rufi dengan buat baik, maknanya buat jamu ke gapo tak kira, wa izhari dan menzahirkan, wa izhari zinati menzahirkan kegembiraan, maknanya wasururi dan kebahagiaan. Ni duk zahir kegembiraan dengan beraruk gapo semua sekali, dengan selawat ramai-ramai gapo semua sekali tu. Fa inna zalika, maka sungguhnya semua sekali demikian itu ma'ama fihi, serta bagi ada padanya. Mana bagi ada dua kerja lagi dalam itu tu. Bagi pada ma tu minal ihsani ilal fuqara'i, daripada duk buat baik kepada orang fakir miskin. Lihat ni. Pada bulan Maulud di zaman Imam Abu Syamah ni, orang-orang kaya buat baik, orang miskin boleh lembut, orang miskin ajak orang makan rumah. Tu bersedekah orang miskin. Kenapa tu? Kerana gembira pada hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua sekali itulah yash'uru. Ada ni. Jadi apa syiar, jadi tanda kata dia gembira bi mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda kata dia tu kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'zimihi dan mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa jalalatihi dan memuliakan Nabi dan mengagungkan Nabi juga. Ada tu ni. Sallallahu alaihi wasallam fi qalbi fa'ilin zalika, pada hati orang yang mengerjakan demikian itu buat sedekah, buat baik, jamu orang makan, gapo beraruk, maulud gapo tu semua tu tanda orang tu mahabbah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni tu bila orang mahabbah pada seorang, orang kasih pada seorang, orang tu akan dibakit serta orang dia kasih. Ni
Tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kan. Seorang tu akan dibakit dengan serta hak dia kasih. Kalau kita kasih kepada ulama, kita akan dibakit dengan ulama. Kalau kita kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dibakit dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Al-mar'u ma'aman ahabba ilaih. Dah ni. Seseorang itu berserta dengan orang yang dia kasih di akhirat kelak. Wa syukran lillahi ta'ala. Dan maknanya itulah tanda sebagai syukur bagi Allah Ta'ala. Maknanya syukur ke Tuhan. Ala ma min bihi, di atas barang yang sabitlah dengannya dengan barang tu. Mana barang? Bayar pada kata min ijadi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, daripada Allah Ta'ala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi ni allazi arsalahu, yang diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Tu dalam kitab I'anatul Talibin, karangan Syekh Abu Bakar Asy-Syattah. Dia nakal perkataan Imam Abu Syamah, guru bagi Imam Nawawi pun, membela elok buat majlis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis itu masuk dalam bulan lain. Dengan buat pondok, seperekat dengan buat pondok dan madrasah misalnya, tetapi jika dibuat dengan niat membesarkan bulan yang diperanakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam, kalau niat kata nak buat maulud tu kerana nak besar majlis, maulud tu kerana nak besar peranakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Kalau niat kerana nak tunjuk hebat, nak tunjuk piti banyak, piti lipoh hua, tu tak masuk dalam pahala lah, apa panggil, masuk riak gitulah. Dan tidak digaulkan dengan permainan yang haram. Buat maulud bahaya gitar, tu bahaya gitar, bahaya keyboard lagu mana tu. Boleh pahala buat maulud, boleh dosa buku main barang haram. Boleh suku-suku. Tidak kata dia benda haram ada, tak ada lah pahala maulud dak. Pahala maulud suku. Pahala maulud suku, pahala selawat tu suku. Kerana selawat ni amalan hak tak ada sebab Tuhan tak terima. Tak ada sebab, hatta buat dengan riak sekalipun. Selawat dengan riak sekalipun, tu pun Tuhan terima lagi. Nak kata besarnya amalan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Cuma kita yang malas berat mulut nak selawat. Ada berapa tak tahu. Kalau makan ngang luah sangat, farid. Ni. Maka ngang luah. Nak selawat Nabi, katuk mulut mahmud. Ada berapa dalam mulut tu. Tu. Misalnya atau dengan tujuan lain. Dengan tujuan orang panggil riak, kau unjuk takabur, waktu semua tu orang panggil mengkurangkan pahala niat kita nak sambut maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis itu, dan di dalam Hawil Fatawa bagi Imam Sayuti, bagi Sayuti, Jalaluddin As-Sayuti mensorehkan dengan kata Jalaluddin As-Sayuti, maka disunat bagi kita ni, manusia mukallaf ni, orang Islam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, menzahir, menyatakan dengan zahir dia, dengan tubuh badan dia, syukur dengan diperanaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunat tu. Imam Sayuti kata sunat, ada Tok Guru ni kata tak ada sunat-sunat Tak ada beda-beda pasal maulud ni. Ni. Pas Imam Sayuti dengan dia lagu mana? Mana hebat Imam Sayuti dengan dia? Hebat dia, muka dia ada panjang gelar dia, bentara datuk lagi. Ni. Ulil amri lagi. Dah kira lagu tu. Imam Sayuti dengan dia mana hebat? Cerak-cerak dah hebat Imam Sayuti. Pas nak pergi siapa? Pergi Imam Sayuti. Imam Sayuti kata sunat, tapi Tok Guru Ji kata tak ada beda sikit apa. Tak ada beda sikit apa. Pahada orang luar nak belo. Kono dia pahal sangat bahasa Kelantan daripada orang Kelantan teh. Ni. Bodoh sungguh. Bodoh orang panggil gitu. Apa cidik dah duk kecek ahli sunnah, duk buat gambar-gambar ulama gambar gitu gini. Apa duk belo benda lah kau salah. Akidah salah kena kata salah dah. Duk lekeh Nabi tu salah. Duk kata tak ada pedah, tak ada fadilat sikit abuk tu salah. Ni fadilat ada ni disunat. Sunat maknanya yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarkih.
Boleh pahala kita kerja, tak kerja pun tak dosa. Gitu. Jangan duk kata tak ada fadilat sikit apa. Sunat. Sunat kita zahirkan syukur kita dengan peranaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak zahir lagu mana? Zahir-zahir dengan berhipung ramai-ramai ada ni. Dan berjamu buat makan. Dan umpama berhipung ada ni, baca qasidah, baca berzanji ke apa semua sekali tu semua tu panggil tanda zahir kita syukur di atas beranaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum ke apa? Sunat. Sunat kata Imam Sayuti. Kerana Nabi Muhammad sendiri. Kenapa sunat tu? Ilat pada kata sunat. Dia kata ni, kenapa sunat? Bukan ikut sedak Imam Sayuti nak kata sunat, bukan Imam Sayuti rekod-rekod dak. Ada nah dia. Kerana nak kata tak ada pada sikit abuk tu tak ada nah pun. Ikut palotok dia, logik dia. Nabi lahir, tika duduk lahir mulut. Supo orang kita mau lahir. Mak dia tak tahu dia jadi Nabi. Lawak tu. Ni, mak dia tak tahu dia nak jadi Nabi. Lawak tu. Dia fikir dengan palotok. Orang duk cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir tu tak serupa dengan makhluk biasa lahir. Lahir dalam keadaan sudah siap bersunat. Ni, dalam keadaan bersujud. Lepas tu jari tunjuk isyarat tauhid Allah Taala tu. Ni isyarat apa tahiyat tu. Tauhid Allah Taala, la ilaha illallah tu. Dia kata tak logik. Tak logik. Tu bahaya tu orang panggil orang jahil, hukum akal, hukum adat tu. Jahil tu. Boleh bawa pada kupu. Makna seolah-olahnya kalau dia ada zaman Nabi, dia tengok Nabi lagu tu kan. Ada tu ni. Dia tak percaya Nabi. Ni sahih ni kata. Ni. Benda tak logik. Bukan tak logik pada akal, tak logik pada adat. Benda tak logik pada adat ni sah menyalahi. Sah menyalahi. Tak logik pada akal tu baru orang panggil tak sah menyalahi. Ni tak logik pada adat. Pada adat sah menyalahi. Nabi Isa kecil-kecil kecek dah. Kecek dalam dukung dalam buaya, dalam dukung mak dia Siti Maryam alaihi salam. Ni. Apa tu nak kata tak logik? Tak logik. Dia kata kalau Nabi Muhammad tu lahir lagu tu bersunat habis, berimeh habis Abu Jahal Lahab. Pas tanya gelik Nabi Isa berapa orang? Berapa ekor berimeh Nabi Isa? Hok tengok ramai-ramai Nabi Isa kecek tiga kecil tu kat mana? Hok berimeh Nabi Isa. Tak berimeh kau. Kupu kau kerana berimeh tak berimeh ni bukan dia tengok mukjizat tu. Ada dia ni. Dia tengok mukjizat, jadi berimeh. Tak tengok tak berimeh. Pas kita hayat hidup yang mukjizat orang tengok Quran. Tu baca tak betul. Orang tegur mai tu. Ni. Baca tak betul. Bahawa tegur mai tu. Malah nak ngaji Quran. Tu ya. Mukjizat ai pada tu tak biasa tengok pun. Tahu cerita ya Nabi belah. Boleh ke apa semua sekali. Tu. Apa kita berimeh kan Nabi? Berimeh. Apa orang duk cerita kata Nabi lahir tak serupa makhluk biasa. Berimeh ke? Muka benda tu orang panggil apa? Irhas bagi Nabi. Irhas bagi Nabi. Wajib kita aplikasi. Jadi orang kata tak ada Nabi Muhammad serupa ketika lahir tu tak ada sumber langsung ambil daripada istinbat hukumnya. Kata tak ada fadilat langsung nak sambut maulud dah ni. Maulud ni hanya buat tanda yang Kristian pun tak ada dah ni. Masadir tak ada sumber. Masdar hukum pun diambil daripada Quran hadis ijma' ulama tak ada. Hak ni ada ni. Hak kata sunat ada. Kenapa? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri syukur ia Nabi akan Nabi akan Allah Taala. Syukur atas apa? Di atas mengadakan dia Nabi rahmat bagi sekalian alam. Ni orang tanya Nabi kenapa Nabi puasa hari Isnin? Nabi kata kerana hari Isnin ni hari hak aku lahir pada hari itu dari hak akak amma pada hari itu. Tu nak kata Nabi ihtimam. Nabi ambil penting hari lahir Nabi ni. Tu bukan dia sorang. Dia gamak dia hari birthday dia saja ya hak penting. Sambut birthday dia kat wakil besar. Tak pada nak sambut di Pulau Melaka tu pergi Pahko Pulau Pinang. Dan depan orang kafe pula orang tanya nak cacik duk aku si roda ni. Sanggup hok tua dia nak sambut birthday dia besarnya birthday dia ni. Sambut orang kafe ni. Ada fadilat besar ni. Gila percaya kata tu ji. Percaya kata tu haram tu percaya kata gitu. Ngayu tu. Tengok. Nabi sendiri ihtimam kepada hari lahir dia.
Orang tanya Nabi kenapa puasa pada hari Isnin? Hari itu hari aku lahir. Dari itu juga hari aku hari amalan di akad pelangi. Sampai itu aku puasa. Sunat puasa hari Isnin. Tapi nak ayat apa dia? Bukan nak suruh kita khasanya sunat puasa pada hari Isnin. Yang keduanya nak ayat kata Nabi nak ambil besar hari lahir dia. Hari lahir dia tu Nabi ambil penting juga. Bukan kata tak ada petis kat abuk dah. Kalau tidak Nabi tak kata lah pula kerana hari Isnin hari aku lahir. Dan mengajar syarak bagi umatnya. Tadi mana Allah Ta'ala, Nabi syukur pada Allah Ta'ala di atas mengadakan dia Nabi rahmat bagi sekalian alam. Lagi pula dan mengajar syarak bagi umatnya, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tu sebab tu Nabi sendiri pun syukur di atas Allah Ta'ala menjadikan dia pada hari Isnin tu. Iaitu riwayat daripada Anas. Ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akikah ia Nabi sendiri buat akikah daripada diri Nabi, kemudian daripada sudah jadi Nabi dah. Pada Nabi jadi Nabi buat akikah sekali lagi. Ni buat akikah. Jadi Nabi dia. Padahalnya telah datang waris, ada hadis, ada riwayat bahawa Abdul Muttalib tu yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah akikah ia Abdul Muttalib bagi Nabi pada hari ketujuh bagi beranaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada cerita dah tu dia ada akikah dah dia ketika mana dia kecil mula. Ni ketika mana belum lepas pada 7 hari dia lahir tu dia Abdul Muttalib tu buat akikah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi nya lepas jadi Nabi buat lagi akikah. Buat lagi akikah pada hari lahir dia tu. Dan adalah akikah itu, buat akikah ni tidak ditutup ulangkan dia kali yang kedua. Tak sunat ulang 2 kali akikah. Dah buat dah sekali, buat pula akikah. Anak mana ni? Anak hari tu, buat dah itu, buat kali lagi, tak sunat tu. Ni, akikah sekali ya. Seorang anak, sekali akikah ya lah. Tak sunat nak ulang tak? Kalau gitu ketiga apa weh? Tetaplah perbuatan maknanya Nabi SAW itu buat akikah 2 kali tu. Hak dulu tu dia buat dah. Hak lah ketika jadi Nabi ni buat pula akikah. Sebagai menzahirkan, nak nyatakan zahir bagi syukur di atas hari lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat makan. Ni akikah makan lah. Bukan sombak aku tu kayu dak mulut orang dah ni. Akikah ni buat makan lah. Nabi buat makan. Apa buat makan pada hari lahir dia? Sepenuh akikah. Tengok tu. Ada nah dakar kita buat ni. Habis itu ilah akhir tengoklah kitab lah, lihatlah muka 19 ni juzuk 1 dan pada muka 189 mensoreh juga habis itu mensoreh juga dengan bid'ah hasanah yang diberi pahala atas orang yang mengerjakan bid'ah hasanah kerana ada pada buat kerja bid'ah hasanah maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam ni daripada membesarkan qadar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Dah ni. Boleh pahala tu, boleh pahala. Kerana bid'ah hasanah ni masuk dalam jumlah sunat. Masuk dalam jumlah sunat. Bid'ah yang sunat. Fa in dakhala fi qawaidil mandubi fahiya mundabatu. Mundabatu maknanya bila masuk bid'ah tu dalam kaedah mandub, kaedah sunat, maka jadi bid'ah mandubah, bid'ah yang sunat. Boleh pahala. Walau Nabi tak ada buat pun. Dan menzahirkan keseronokan dengan beranaknya yang Nabi yang mulia itu, tu boleh pahala kerana nak menzahirkan, nak membesarkan qadar Nabi, lepas tu nak menzahirkan keseronokan dengan beranaknya Nabi yang mulia. Kemudian mendatang Syekh Sayuti akan cerita mereka yang memulai buat maulud itu siapa. Dalam kitab Hawil Fatawa tu. Dia cerita siapa dia mula-mula buat maulud. Memang bukan Nabi dah. Dah tu ni. Tapi nak kata besar maulud ni sehingga
Apa kita ada lepas tu, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa dia buat perhimpunan majlis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia berhimpun ikhwanan akan saudara-saudara dia. Wahayyan dan menghidupkan majlis tu ta'aman akan makanan, duk jamu. Himpun orang apa buat jamu. Wa akhla makanan, dan mencantik, mengelokkan, menghiaskan makan tempat majlis tu, dewe kita nak buat tu. Wa amal ihsan, buat baik pula. Wa sara sababan li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi sebab bagi boleh baca cerita kisah-kisah Nabi daripada maulid berzanji ke, maulid dimain ke, banyak kitab-kitab maulid tu. Ba'asahullahu ta'ala, membaki oleh Allah Ta'ala akhirat kelak, yaumal qiyamati ma'as siddiqina wasyuhada'i wassalihin, akan baki di kalangan orang siddiq, orang syuhada, orang salihin. Wa yakunu fi jannatin na'im, dia akan masuk dalam syurga yang orang panggil negeri yang penuh dengan nikmat. Itu. Siapa dia buat maulud ni? Siapa dia mula-mula buat maulud? Iaitu satu raja yang adil dan alim. Ila akhirlah banyak dah puji dia nya. Namanya siapa aja tu? Abu Sa'id kau ke tu? Kau Kubri bin Zainuddin. Ialah raja negeri Arbil. Di satu tempat ada satu negeri, nama negeri Arbil. Ada nama Raja Sa'id Kau Kabri, atau Kau Kubro tu ada ia lagi tu dah. Kau Kubro kau gaya tak itu nak baca warna tu tak terai dah ni. Dia ni seorang raja yang adil dan bercerita oleh setengah-setengah mereka yang hadir, ia setengah-setengah mereka akan jamuan maulid bagi raja itu. Ianya bilang pada itu safar 5,000 kepala kambing yang dipanggang, dan 10,000 ayam, dan 100 kuda. Tengok besarnya majlis maulud dia sambut. Hak mula-mula buat majlis maulud raja hak adil negeri Arbil ni lah. Pas tahu mana buat sambut maulud ni. Dan ni buat aitai syai gitu ke. Lepas tu isyak gitu lah. Selawat sallallahu alaihi wasallam kat habis. Dak meleh kambing. Dan tu 1,000 kepala kambing nak buat. Ngapa panggil dia? 10,000 ayam, 100 kuda. Makan daging kuda, 100,000 susu, 100,000 susu, dan 30,000 pinggir halwa. Dan benda mana? Ianya seru raja tu, seru siapa? Dia duk buat jamu yang gitu, serukan ulama, pakak jepuk ulama dan ahli tasawuf. Dan ni, orang tasawuf, ahli fuqara, orang miskin, pakak pergi belakang ke istana raja. Apa? Nak buat majlis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang cerita dia tu. Dan beginilah buatannya tiap-tiap tahun. Berlaku adat lagu tu lah. Tiap-tiap tahun Safar Rabiul Awal duk jamu besar lah raja negeri Irbil tu. Mula ribu-ribu, ratus-ratus utang gapo semua raja hima gapo. Pakat jemput habis ulama-ulama ahli tasawuf gapo miskin. Mari pakat jamu habis dalam istana dia. Kenapa tu? Kerana nak besar ke hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beginilah buatannya tiap-tiap tahun, belanjanya 100,000 dinar, dan berapa banyak lagi kebajikan yang lain-lain, banyak lagi lah. Dan cerita oleh isterinya, isteri siapa? Isteri raja tu, bahawa baju bagi raja itu tak sampai harga 5 dirham. Raja suruh sungguh. Dan ni baju raja sendiri tu reganya tak sampai 5 dirham. Tapi kalau nak maulud habis, dan mas sedekah habis kerana nak buat maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka isterinya, isteri raja tu pun merepek tu. Merepek kepada raja. Ngepek dah. Baju sendiri pun cap roda. Alah ke maulud tak besar sangat. Ni. Baju sendiri toyok cari nah. Maka jawab raja itu, ada bini ngepek jawablah. Pakai aku akan kain harga 5 dirham, dan bersedekah aku dengan dirham yang lebih lagi itu terlebih baik daripada aku pakai yang harga mahal, dan tinggal aku akan pakai miskin. Dan ni nak kata raja ni zuhud sungguh. Dia sendirinya pakai leke-leke dah.
Tapi kalau bab sedekah, bawa baik kau miskin, lebih-lebih lagi pada bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau besar lagi kebajikan dia, kau mewah lagi, kau bazir lagi kalau kita kecek bodoh kan. Kau boroh lagi di waktu harta dia. Nak jamu ulama, ahli tasawuf, fuqara, orang miskin ke apa semua sekali tu. Tu. Tu raja hok mula-mula buat majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada lah Maulid Nabi ni lah orang panggil ibadat yang paling dekat nak takarrub dengan Allah Taala. Paling dekat nak takarrub dengan Allah Taala. Kata jangan dalam kitab kitab dia tu. Dalil-dalil Sufiyah tu. Yusufiyah ke gabriyo ijab sah beli tu. Sarasilah Yusufiyah fi adillatus Sufiyah. Ada. Kata yang dalam kitab tu, "I'lam ketahui olehmu anna minal bid'ah, sesungguhnya setengah daripada bid'ahil mahmudati, bid'ah yang terpuji." Apa? Amalul maulidis syarifi, buat maulud Nabi ni. Minasyahril ladzi wulida fihi. Buat maulud Nabi di bulan hok Nabi lahir padanya pada bulan. Nah dia ni. Fa iza jtama'a. Fa ijtima'u. Maka beripung lisimai kerana nak dengar kisah sahibil mu'jizati, nak dengar kisah tuai bagi mukjizat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Alaihi afdalus salawati wa akmalut tahiyyati. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tak bunyi selawat saya kau buta. Tu. Jadi mulia pada natas Syiah lagi daripada ahli sunnah. Kerana ahli sunnah ni bengong tak selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rega. Tu popok munafikun. Popok munafikun. Tai royak baru selawat. Tai dok langsung lah. Lawak Nabi. Lawak Nabi tak nanti kau pakai gendai. Baladi je nanti nak pakai gendai baru nak lawak Nabi. Wak gendai tu kira-kira baru semangat. Tak ada gendai tak semangat. Tak ada syarat pakai gendai kedok. Ni sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunat lawak dari kedok. Tu. Buat amalan maulud tadi, beripun dengar kisah maulud Nabi ke apa semua kat tu, min a'zamil qurbati, setengah daripada sebesar-besar amalan dekat, nak mendekatkan diri kepada Allah Taala. Tu kerana apa? Kerana lima yashmalu, kerana barang yang menghimpunkan alaihi di atasnya, di atas wak maulud dengan kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, minal mu'jizati wa kasratis salawati. Dengar kisah tu hok empunya bagi segala benda, aslul asbab dia bagi. Ni asal bagi segala sebab. Tu Nabi kita ni asal bagi segala sebab. Nak boleh kata kita ni ada sebab Nabi kita ada. Kalau Nabi kita tak ada, Allah Taala tak buat langsung lah kita ni. Tu. Nabi apa Allah Taala sebut dalam hadis ya. Laula kama khalaqta khalqa. Kalau tidak kerana muhin Muhammad, katanya Tuhan, nescaya tak menjadi aku akan segala makhluk ada ni. Jadi kerana apa kita ada? Sebab apa kita ada? Sebab Nabi. Nabi itu aslul asbab. Asal segala sebab. Jadi tak ada amalan yang nak dekat diri dengan Allah Taala ngerti. Buat maulud Nabi kenapa? Dengan buat maulud Nabi ni kita dengar kisah tu bagi segala asas silah kita, asas sebab kita. Lagu tu. Habis situ. Dan orang panggil tu bagi sahibul mukjizat. Sahih bagi mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia duk bahas Quran tu besar lagi. Quran tu satu juzuk daripada mukjizat Nabi. Satu juzuk daripada mukjizat Nabi. Hak tu kekal untuk jadi dalil bagi umat Nabi, kata Nabi ni sebenar ngerti. Ni, mukjizat banyak lagi mukjizat Nabi. Apa? Tuai kereta dengan kereta mana mulia weh. Tuai kereta dengan kereta mana mulia. Takut jik duduk cium kereta apa? Kereta tuai. Ni tak boleh lah kereta Dio ni duduk cium. Duduk tabik ke kereta. Bodoh. Tabik ke tuai kereta. Kata ni. Walau kereta dia mahal pun iyalah, hebatlah. Ni setengah daripada kehebatan orang kaya. Tapi nak agong yang kaya, diri yang kaya. Hal tu Nabi pun. Ni. Quran ni salah satu mukjizat Nabi.
Banyak lagi macam tak Nabi. Ada kata macam sedih, ada kata Quran macam-macam. Nak misal ni. Hak mulia siapa dia? Mulia sahibul mukjizat, mulia kali. Apa dia bengong duk nampak Quran mulia lebih pada Nabi. Besar nuzul Quran ya, besar nuzul Quran. Bodoh molek. Maka tahi kau makan berapa jadi bodoh gitu. Anak-anak yang dikasihi, tu. Lihatlah sendiri di dalam hawi itu. Tengok dirilah kata teh nak tulis-tulis panjang apa. Sehingga berjumpa hikmat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menambah ke amalan. Kenapa? Nabi sendiri orang tanya, apa kan besar sangat Nabi sendiri tahu amalan makhluk? Tu ada dalam kitab Hawil Fatawa kita tu. Hikmat kenapa Nabi sendiri tak sambut maulud? Tidak menambahkan amalan pada bulan Rabiul Awal itu. Kenapa? Dalam bulan-bulan lain ada fadilat yang tertentu, Nabi tentu dah. Ada bulan maulud, Nabi tak tambah gapo-gapo syariat tak ada. Bukan Nabi tak sambut maulud dia. Hanya isyarat-isyarat je. Puasa hari Isnin, kenapa ni? Tu ya, kenapa? Kerana kasih sayang dengan umatnya, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana kasih sayang Nabi? Iaitu takut Allah Taala mewajib di atas umatnya Nabi. Kalau Nabi sambut maulud, Rabiul Awal Nabi buat ni wajib sambut maulud. Habis kena sambut maulud, habis umat Nabi jadi masyaqqah. Maka jadi masyaqqah, jadi memberati di atas umat Nabi. Tetapi sungguh pun Nabi tak sambut, isyarat mana i'lan bi khafi, bagi tahu secara tersembunyi dengan hadis-hadis Nabi. Orang tanya Nabi kenapa puasa Isnin, kerana hari aku lahir. Pak Nabi buat akikah juga kenapa? Kerana nak mensyukuri di atas kelahiran dia, buat makan. Tengok tu orang panggil isyarat lah tu. Isyarat ia Nabi kepada kelebihan itu bulan. Dengan katanya kata Nabi kepada yang menanya akan dia akan Nabi daripada puasa hari Isnin. Kenapa tadi kita ada? Kenapa puasa Isnin itu? Ialah hari yang diperanakkan daku padanya pada hari. Maka mulia hari itu mengandung bagi mulia itu bulan yang diperanakkan dia Nabi padanya pada bulan. Habis itu. Maka sayugialah kita hormat dengan secukup-cukup hormatnya. Sayugia maknanya sunatlah, pentinglah, wajib jugalah maknanya kita ni hormat dengan secukup-cukup hormat. Jangan bahasa maulud-maulud ni benda-benda biasa je dak. Ni. Kenapa? Kerana Nabi sendiri pun kata hari tu mulia kerana aku lahir. Pas kita pun bila sampai hari Isnin Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, kita pakat sambut maulud dengan penuh hormat. Secukup-cukup hormat. Yang jadi pokok Wahabi tu. Gitu. Ada pun berdiri tak kala disebutkan peranaknya sallallahu alaihi wasallam. Pada kisah maulud itu pun setengah daripada bagai membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Sunat juga. Ni. Kita diri cacer ketika orang siapa baca berzanji tepat nak mahalul qiyam dia panggil sunat tu. Sebut lagi tak berzanji wa qadistahsanal qiyam inda zikri maulidihi syarifi, dan sesungguhnya membela eloklah, membela sunatlah oleh ulama. Qiyam makna berdiri di sisi menyebut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'immatun oleh ulama-ulama. A'immah ulama-ulama, imam-imam yang muktabar. Imam-imam mana? Zurayata maramihi wa marma. Ulama-ulama, imam-imam yang mempunyai riwayat dan dirayah yang siqah semua sekali imam-imam tu. Jadi imam-imam ulama-ulama membela sunat apabila kita sapa baca tepat mahlul qiyam pakat cacah habis sallallahu ala Muhammad. Tu orang panggil sunat. Kenapa? Kerana ulama membela sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dia tu wafat sebagaimana manusia lain wafat. Ni. Kerana Nabi ni setengah daripada orang mati syahid. Sebagaimana Allah Ta'ala firman Al-Quran kan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un bal ahya wa in apa bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Tu. Jangan kamu kata orang yang mati syuhud, orang yang mati syahid tu ialah mati, jangan. Bahkan hidup. Hidup dia.
Di sisi Allah Ta'ala lah rezeki Allah Ta'ala beri. Jadi Nabi ni hidup. Bila kita buat maulud Nabi, siapa tepat mahal qiyam, pakak caca bangun tu kan apa? Kerana Nabi hadir pada ketika kita duduk selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kata tak logik. Pak kalau ada sejuta majlis maulud, sejuta pak Nabi pergi. Ha tak belik. Kata ni. Tak belik. Kenapa? Kerana rajulun qawi. Tu yamla'u kaunaini. Laki-laki yang kuat, nisbah kuat pada makam rohaniah dia tu memilih lebih daripada satu alam. Dan ni, dua alam mana berbilik alam yang boleh pergi. Tak ada boleh. Majlis maulud kita buat sini. Saudara kita buat juga di Wisma. Empat lain buat juga maulud. Nabi tak boleh hadir belakang-belakang. Nabi boleh hadir belakang-belakang. Tu orang panggil kita ahli sunnah wal jamaah. Pergi lagu tu. Habis itu. Ada pun berdiri tak kala disebutkan para anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kisah Maulid itu setengah daripada bagai membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتجي لثم الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد